Tes, 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 tes. Cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Mirahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati seluruh pimpinan, jawatan kuasa Masjid Taqwa, seluruh pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur setinggi-tingginya kepada Allah. Kita dapat berada pada bulan yang mulia. Bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, di mana kita akan bermohon kepada Allah sejak dari bulan Rejab. 30 hari di dalam bulan Rejab kita memohon kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab. Dan 30 hari di dalam Sya'ban. Dan kita minta kepada Allah wa ballighna Ramadan. Maka pada hari ini kita telah sampai di dalam bulan Ramadan. Maka apakah inti, apakah isi yang akan kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini? Maka ada 3 tema penting yang perlu kita perbaiki dan kita lakukan sebaik-baiknya di dalam bulan yang mulia. Yang pertama adalah siam. Yang kedua adalah tilawatil Quran. Dan yang ketiga, qiyami Ramadan. Kerana ketiga-tiga ini adalah unsur ataupun teras di dalam bulan yang suci ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, perintah berpuasa yang digandingkan dengan syariat dengan umat-umat sebelum ini. Mengapa perintah berpuasa digandingkan dengan syariat umat-umat sebelum ini? Kerana manusia yang Allah jadikan di atas muka bumi ini sebagai khalifah, di sana ada keistimewaan. Allah beritahu dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia dengan kondisi sebaik-baik ciptaan, ahsani taqwim. Maka produk yang terbaik, ciptaan yang terbaik, di sana perlu satu SOP. Di sana perlu satu landasan hidup yang berbeza dengan yang lain-lain. Umpamanya kalau kita beli kipas, bersamanya buku manual, bersamanya buku panduan yang perlu diikuti oleh ciptaan tersebut. Maka kita sebagai manusia umat yang terbaik Allah cipta dengan 3 perkara yang tidak dapat dilihat di dalam tubuh badan kita. Yang pertama, akal. Yang kedua, roh. Dan yang ketiga, nafsu. Maka dalam bulan Ramadan inilah program overhaul. Program setting semula.
Sebab apa yang ada di dalam tubuh kita, jasad kita hanyalah raga. Kalau kita beli komputer, beli kat kedai, bawa balik, boleh pakai tak komputer? Tak boleh pakai. Dia perlu diinstall. Dia perlu dimasukkan software. Ya, jadi tatkala itulah bila kita masuk dalam bulan Ramadan, setahun sekali kita kena update. Kita kena selaraskan semula dengan menahan diri kita daripada makan dan minum. Kenapa makan dan minum? Puasa terasnya menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau kita makan tuan-tuan, kita makan nasi. Nasi daripada beras. Beras ditanam dari pokok padi di atas tanah. Maka sehebat-hebat manusia, kalau dia tidak makan nasi, dia akan mati. Maka dia perlu berhajat kepada tanah. Saya makan roti ustaz, saya tak makan nasi. Oh, roti tanam daripada gandum. Gandum ditanam di mana? Daripada tanah juga. Saya makan kambing bakar. Saya tak makan nasi, saya tak makan gandum, roti. Kambing makan apa? Kambing makan rumput. Rumput di mana? Di atas tanah. Maka seluruh makanan yang diperlukan oleh manusia berasal daripada tanah. Ya, itu makanan. Minuman juga begitu. Kita terpaksa minum air daripada mana? Paip. Paip daripada mana? Daripada empangan. Empangan daripada mana? Hujan. Maka air itu terletak di mana? Terletak di atas tanah juga. Ya. Jadi mesej daripada pergantungan manusia kepada air dan makanan daripada tanah ini adalah mesej bahawa kita ini insan lemah. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita tidak boleh merasa takabur dengan kelebihan yang kita ada. Tatkala kita kadang-kadang ada kelebihan, Allah bagi kita rupa paras yang hebat, handsome, kuat. Allah bagi kemuliaan dengan adanya pangkat, adanya harta dan sebagainya. Tetapi ingat, di sana ada kelemahan manusia, iaitu dia perlu berhajat kepada makan dan minum berasal daripada tanah. Ya, apa tujuannya? Untuk mengekang satu unsur tadi, iaitu namanya nafsu. Sebab diri kita manusia, sekiranya nafsu tidak dikekang, tidak dijinakkan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia akan membesar dan menjadi kuat. Nafsu itu akan duduk di atas. Sedangkan Allah ingin akal kita berada di atas. Sebab itu kita kena kontrol, kita perlu patuh kepada syariat ini. Jika tidak, akan ada manusia yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin atau ketua di atas. Sebagai bukti, bulan lepas saya menterjemahkan kes di Mahkamah Tinggi Session Jenayah 2 Jalan Duta. Kejadian berlaku pada bulan 12 hari bulan Jun 2020. Mula bicara bulan lepas, bulan berapa? Bulan 3, bulan 2, 24. Dah 4 tahun dalam penjara. Apa kesnya? Seorang lelaki turun daripada teksi. Ini kata daripada saksi. Ya, seorang lelaki turun daripada teksi, dipegang tangan kanan dan dipegang tangan kiri oleh 4 orang. Seorang menikam di perut, seorang menetak daripada belakang dan badannya dicincang. Namanya Islam, yang dicincang itu namanya Abdul Salam. Ya, yang mencincang itu namanya nama Muhammad, Ahmad dan sebagainya, sama-sama Islam, sama-sama Melayu. Tetapi kenapa boleh jadi begitu? Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami terbalikkan manusia itu menjadi kedudukan serendah-rendahnya di bawah. Apabila nafsunya menguasai dirinya. Kata orang Jawa, kesetanan.
akalnya dah hilang, yang jadi kuat adalah nafsunya. Ya, jadi bulan Ramadan inilah kempen bulan kita potong makan dan minum supaya nafsu kita menjadi kecil, supaya menjadi jinak. Ya, jadi kenapa? Targetnya adalah untuk memperkukuhkan, memberi makan akal kita dengan mukjizat, dengan cara Allah beri. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Allah perturunkan Al-Quran kepada manusia. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang berbentuk abstrak ataupun dia tidak dapat dipegang. Mukjizat Nabi Musa AS berbentuk tongkat, berbentuk benda. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW bacaan Quran. Kalau benda, dia mungkin hilang, dia mungkin akan dipotong-potong, mungkin akan disembunyikan. Tetapi mukjizat yang terakhir ini, mukjizat yang istimewa, dia hanya perlu dibaca sahaja. Ya? Dan mukjizat ini telah terbukti berjaya. Ya? Dalam tempoh yang singkat, 10 tahun Nabi berada di Madinah, Islam telah berjaya disebarkan seluruh jazirah Arab. Sebagai bukti, Rasulullah telah memimpin 130,000 jemaah haji dalam peristiwa Haji Wada'. Jadi Al-Quran adalah satu keistimewaan yang diberikan kepada manusia untuk memperkukuhkan akal kita. Tetapi Al-Quran itu bukan sekadar untuk dibaca, dia mesti difahami isi kandungannya. Ya, betul. Allah bagi tahu dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu perlahan-lahan. Tetapi dalam Al-Quran itu mempunyai banyak mesej. Dalam Al-Quran itu mempunyai banyak cerita-cerita. Dalam Al-Quran itu mempunyai banyak berita-berita. Dan dalam Al-Quran itu banyak pelbagai amalan-amalan yang hebat yang jika dilaksanakan akan mengubah manusia, akan mengubah tempat yang diturunkan di mana Al-Quran itu dibaca, difahami dan dilaksanakan. Ya, sebagai contoh, apakah perintah? Sebagai contoh, apakah perintah yang sangat hebat? Ya, nanti kejap lagi khotib akan naik. Sebelum naik, Bilal akan membaca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di tempat-tempat yang lain, Allah memberi perintah, tetapi Allah tidak melaksanakan perintah tersebut. Perintah puasa, perintah zakat. Tetapi dalam Al-Quran, satu-satunya perintah yang Allah perintahkan, tetapi Allah telah terlebih dahulu melakukannya. Sesungguhnya Allah yusalluna ala nabi. Sentiasa berselawat kepada Nabi. Hari ini, besok, lusa dan sampai bila-bila, Allah dan malaikat berselawat. Kenapa? Berkait dengan perintah yang berikutnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Kenapa? Ada satu hadis Nabi bagi tahu, man shalla alayya salatan sallallahu biha ashron. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nanti Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Jadi, kalau Allah boleh berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah wafat, adakah mustahil Allah akan, atau Allah mampu, atau Allah boleh berselawat kepada kita yang masih hidup? Maka jawapannya lebih-lebih lagi. Ya. Jadi, di dalam bulan yang mulia ini, setelah kita mengekang nafsu kita,
makan dan minum, kita isi diri kita dengan Al-Quran, bekas untuk menjadi satu bekas kemuliaan perlu dibersihkan terlebih dahulu. Kalau bekas itu masih ada kekotoran, kalau kita isi, maka isinya tetap kotor. Jadi tubuh kita sebelum kita isi dengan Al-Quran, cuci dulu dengan berpuasa. Ya. Jadi selepas berpuasa, kita isi dengan Al-Quran. Dan setelah kita baca Al-Quran, kita lakukan dia dengan cara yang terbaik, iaitu dengan cara baca dalam solat. Solat apa? Solat tarawih. Kenapa kita baca tarawih? Kenapa kita baca Al-Quran dalam solat tarawih? Sebagai satu cara untuk qiyamu Ramadan, mendirikan ibadah dalam bulan Ramadan. Apakah hasil natijah bila kita mendirikan solat, mengisi malam-malam Ramadan ini? Nabi bagi tahu, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang mengisi malam-malam Ramadan dengan membaca Quran, dengan ibadah solat dan sebagainya, ghufira lahu, dihapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kerana Allah tahu kita banyak dosa. Sedangkan Nabi Adam hanya melanggar satu perintah Allah, tidak layak untuk berada di dalam syurga. Kita manusia ni apatah lagi. Dosa dari kaki, dosa dari tangan, dosa dari mata, dosa dari telinga. Kadang-kadang kita tengok TV, tidak niatlah nak buat dosa. Nak tengok cerita, tanyalah ustaz. Datang iklan sempu. Sempu, fahamlah kan? Basuh rambut, basuh ketiak, basuh macam-macam. Bukan pahala yang dapat, tapi dosa. Tetapi, apa kita nak buat? Maka Ramadan inilah sabun pencuci yang paling kuat. Kalau hari-hari biasa, solat 5 waktu, dia macam sabun Feb, sabun Breeze. Tetapi bulan Ramadan ini, dia macam klorok. Kenapa? Biasanya, setiap malam, kita akan melazimkan membaca doa. Apa doa itu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa beza afuun dengan istighfar? Rasanya minta maaf tu, minta ampun sama saja. Tak sama tuan-tuan. Doa yang kita baca dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, an walidina an jamil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, dia berbeza. Istighfar adalah memohon keampunan daripada Allah. Dan Allah akan angkat hukuman itu tidak dilaksanakan ke atas kita. Berbeza dengan afuun, kita minta maaf kepada Allah. Catatan, tulisan kesalahan itu dihapus. Faham dihapus? Tak faham, di-delete, dipadam. Ya, seolah-olah kita tak pernah berbuat dosa. Itulah yang kita nak. Kita bila sampai 1 Syawal, kita telah menjadi orang yang putih, bersih, suci. Bila kita suci, kita layak untuk masuk dalam syurga. Itu sebab pada 1 Syawal semua orang pakai baju baru. Tak ada orang pakai baju lama, tak ada orang pakai baju kotor. Kenapa? Tubuh yang dipakaikan ini adalah tubuh yang sudah suci, layak untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tak cukup dengan doa, Allah bagi lagi keistimewaan Lailatul Qadar. Apa dia keistimewaan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1 malam beribadah lebih baik daripada 1000. Bukan 1000 malam. Kalau sifir, 1 malam lebih baik 1000 malam. Tapi Allah bagi lagi gandaan. Kerana manusia ni suka untung. Dia nak fikir untung. Maka dalam ibadah ni pun Allah bagi untung darab 1000. 1 malam bersamaan 1000 alfi syahrin, darab dengan 30.
Satu malam lebih baik khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 30,000 malam. Ya, Masya Allah, banyak offer bagi murah, ya, supaya apa? Kita ini tetap pulang kepada Allah dalam keadaan bersih. Jadi pada malam Lailatul Qadar jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan. Bila 10 malam yang terakhir. Ya, ada kata ganjil, tapi ganjil ni problem. Ganjil Malaysia ke ganjil Saudi? Ya, jadi kita senang cerita kita buat 10 malam yang terakhir. Jadi 10 malam yang terakhir ini adalah final. Perlawanan akhir. Siapa menang, dia juara. Ya. Jadi kita amalkan segala amalan-amalan yang sunat, amalan-amalan yang wajib, apatah lagi, supaya dia digandakan dengan 30,000 bersamaan dengan 83 tahun. Ya. Jadi rasanya semua orang sudah faham, semua orang sudah jelas berkaitan dengan kelebihan Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar. Kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Tetapi jarang daripada kita memanfaatkan hari ataupun malam Idul Fitri. Saya petik daripada kitab Khazinatul Asrar muka surat 38. Nabi SAW bersabda, "Wallazi ba'athani bil haq man shalla fi Syawal 8 rakaatin." Siapa yang solat 8 rakaat pada lailan, pada waktu malam Idul Fitri, kana au naharon ataupun siangnya. Ya, ini ada keistimewaan. Solat 8 rakaat siang atau malam Idul Fitri, fi kulli rakaah, setiap rakaat itu baca Fatihah wa qul huwallahu ahad 25 marrah, 25 kali. Fa iza farigha min solatihi, bila dah habis solat 8 rakaat tadi, bertasbih kepada Allah 70 kali, 70 marrah. Kenapa? Tasbih adalah amalan makhluk di langit dan di bumi. Gunung, ganang, matahari, haiwan bertasbih. Manusia tak nak pula bertasbih. Ya, jadi kita ikut amalan bertasbih ini dan bersalawat kepada Nabi. Dan bersalawat kepada Nabi berapa banyak? 70 marrah. Ya. Apakah kelebihannya? Nabi bersumpah, "Wallazi ba'athani bil haq," demi yang mengutuskan aku dengan kebenaran. "Ma min abdin yusalli hadza solah," tak ada orang yang melakukan solat ini 8 rakaat. Satu rakaat itu ada 25 qul huwallahu ahad, illa an ba'allahu lahu ya nabi al-hikmah, melainkan Allah pancarkan. Pancarkan apa? Ya nabi il-hikmah, sumber mata air kebijaksanaan. Ya. Setelah Ramadan kita bersih, rupanya pada hari Aidil Fitri ada satu rahsia, iaitu ya Nabiul Hikmah, sumber pancaran mata air hikmah, fi qalbihi, dalam hatinya. Apakah kesan daripada hatinya? Wa antaqa biha lisanahu, dan dia akan gunakan untuk bercakap dengannya. Itu sebab para alim ulama, hatinya bersih melahirkan kata-kata yang bersih, melahirkan tingkah laku yang bersih. Ya, wa arahud dunya dawauha, dan Allah perlihatkan kepada dunia obatnya. Kita nak dunia makan itu naik darah, naik itu darah manis dan sebagainya, ya. Tetapi Allah perlihatkan dawa, iaitu ubat. Dan Nabi bersumpah sekali lagi, "Wallazi ba'atsani bil haq," demi yang mengutuskan aku dengan kebenaran. "Man shalla alayya," siapa yang solat seperti tadi, "la yarfa'u ra'sahu min akhir sajadah," tidak akan diangkatkan kepalanya pada akhir yang terakhir, hatta yaghfirullahu lahu, dapat keampunan total sekali lagi. Ini macam bilas lah. Kita basuh pakai sabun kali pertama, bilas kali kedua, bilas kali ketiga. Ini bilas kali terakhir pada hari Aidil Fitri. Wa in mata syahidan, kalau dia mati dalam keadaan syahid. Kita tak payah pergi perang, tapi kita berjuang pada hari Aidil Fitri untuk solat 8 rakaat. Waktu itu tetamu datang banyak, waktu itu banyak undangan, tapi kita pertahankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana madyunan, jika dia banyak hutang,
qadallahu dainahu, dan Allah akan kabulkan hutangnya. Wa in kana za hajatin, jika dia ada hajat, kita ada hajat nak sihat, kita ada hajat nak bahagia dan sebagainya. Wallazi ba'athani bil haq qadallahu hajatahu, Allah akan tunaikan hajatnya. Sekali lagi Nabi bersumpah, wallazi ba'athani bil haq, demi yang mengutuskan aku dengan kebenaran. Ma min abdin yusolli hadza solat, tidak ada hamba yang melakukan solat 8 rakaat ini illa a'tallah, Allah akan berinya bikulli harfin, bikulli setiap daripada huruf-huruf bacaan tadi, makhirrafah. Sahabat bertanya, apa itu makhirrafah ya Rasulullah? Qala basatinu fil jannah, dapat kebun kat syurga. Ini hadiah Aidilfitri, hadiah hari raya. Kita kat Malaysia nak beli kebun sekarang juta-juta ringgit. Jadi yang tak ada kebun, yang tak ada tanah, jangan kecewa. Kita bakal dapat tanah besok di akhirat. Yang mana ar-raqibu, kalau penunggang mengelilingi fi zilli syajarah, bayang-bayang pokok itu, mi'ati sanah 100 tahun, la yaqta'uha, tidak berjumpa lagi. Sebatang pokok pusing 100 tahun belum jumpa. Berapa punya besar pokok. Itulah hadiah yang Allah beri pada hari Aidilfitri, dengan syarat kita mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan yang mulia, bulan Aidilfitri. Itu saja perkongsian daripada saya. Sebelum itu saya nak buat sedikit iklan. Sesiapa yang ingin mencari juadah hari raya, keripik, kuih raya, saya undang dan jemput pergi ke kedai saya di depan Sekolah Kebangsaan Bukit Kapar. 9 pagi sampai 6 petang, malam juga buka pukul 9 sampai 11 malam. Selepas tarawih, kerana kita ingin memperkuatkan BMF by Muslim First. You are what you eat. Anda ialah apa yang anda makan. You are what you read. Anda adalah apa yang anda baca. Kalau anda baca Quran, maka Quranlah menjadi pedoman kita. Maka mudah-mudahan kita dapat berkumpul pulang kembali kampung asal kita, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sidang jemaah yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, berikut beberapa makluman bagi program masjid. Yang pertama, yang ini berkenaan dengan program kuliah subuh. Kuliah subuh akan diadakan pada 30 Mac bersamaan hari Sabtu. Guru pengajian bersama Ustaz Yusri Karim. Dan pada 31 Mac bersamaan hari Ahad, guru pengajian bersama Ustaz Anas bin Malik. Oleh itu, para sidang jemaah adalah dijemput untuk bersama-sama mengikuti kuliah subuh tersebut. Seterusnya yakni program Ihya Ramadan bagi muslimat bertarikh 30 Mac bersamaan hari Sabtu dengan penceramah undangan Da'i Nur Hidayu binti Muhammad Kamil, dan jam bermula 8 hingga 10.30 pagi. Jemputan kepada seluruh
muslimat untuk menghadiri program tersebut. Dan seterusnya juga, iaitu program Qiyamul Lail 10 malam akhir Ramadan anjuran Masjid At-Taqwa Bukit Kapar akan bermula pada 30 Mac sehingga 9 April, iaitu pada pagi esok. Pagi esok bermula jam 4.15 pagi bertempat di Dewan Solat Masjid At-Taqwa Bukit Kapar. Oleh itu, tuan-tuan dijemput untuk bersama-sama mengikuti program Qiyamul Lail 10 malam akhir Ramadan dengan insya-Allah juadah bersahur disediakan. Juadah bersahur disediakan untuk memudahkan tuan-tuan menunaikan sahur. Dan seterusnya makluman kepada seluruh umat Islam, sama ada pemas tautin ataupun penduduk luar, kaunter zakat fitrah dibuka setiap hari selepas solat asar sehingga sebelum maghrib dan juga selepas solat tarawih yang bertempat kaunter di sebelah kanan saya ataupun di beranda anjung parking. Oleh itu tuan-tuan dapat segera menunaikan zakat fitrah sementara waktu masih lapang. Dan seterusnya juga makluman dibuka kepada seluruh umat Islam untuk tabung infak Ramadan dan fi sabilillah. Ini bagi mengisi ataupun bagi menampung program-program iaitu iftar dan moreh, iaitu berbuka puasa dan moreh dengan tawaran 20 lot setiap hari dengan RM100 setiap lot. Dan bagi program bersahur, tawaran juga dibuka untuk 10 lot bagi setiap hari dengan RM100 per lot. Manakala bagi tabung fi sabilillah, iaitu bagi program-program imarah Ramadan ataupun ihya Ramadan juga dibuka dan disediakan tong-tong duit atau peti duit di pintu masuk sebelah kanan dan juga di anjung parking untuk tuan-tuan melaksanakan sumbangan fi sabilillah Ramadan. Ini bagi pengisian menampung kos-kos ihya Ramadan seperti sagu hati kepada peserta tadarus remaja, bagi memberikan galakan kepada para remaja dan pemuda untuk mengikuti program tadarus Al-Quran selepas solat tarawih. Alhamdulillah, setakat ini seramai 10 kumpulan ataupun lebih, dengan setiap kumpulan seramai 10 orang anak remaja telah mengikuti program tadarus Al-Quran selepas solat sunat tarawih. Juga bagi biaya bantuan kebajikan kepada kaum fakir dan miskin dan asnaf serta membiayai program bubur lambuk. Untuk makluman juga, program bubur lambuk dengan kerjasama pihak surau dan karyah untuk mereka menyediakan bubur lambuk dan diedarkan pada hari Sabtu dan hari Ahad di hadapan masjid serta kepada peserta berbuka puasa di Masjid At-Taqwa. Oleh itu tuan-tuan boleh mendapatkan ataupun mengambil bubur lambuk pada hari Sabtu dan hari Ahad. Seterusnya hari ini Jumaat 29 Mac 2024 Masihi bersamaan 18 Ramadan 1445 Hijrah, khatib dan imam bertugas oleh Ustaz Muhammad Muaz bin Ustaz Muhammad Agdi, dan Bilal bertugas, iaitu Bilal pertama Ustaz Khairul Himal bin Muhammad Siddiq, dan Bilal kedua Tuan Haji Nazri bin Mat Salim. Oleh itu sidang jemaah yang masih lagi berada di luar kawasan masjid agar dapat bersegera memenuhkan ruang solat dalam Dewan Solat serta ruang solat tambahan di Dewan At-Taqwa. Pastikan tiada jamaah yang melaksanakan atau mendirikan solat di kaki lima, hadapan laluan dapur dan tandas.
manfaatkan ruang solat yang telah disediakan supaya tuan-tuan dapat menunaikan solat Jumaat dengan selesa dan sempurna. Dan juga makluman kepada jemaah yang berada di sebelah kanan agar dapat menggerakkan tabung-tabung sumbangan solat Jumaat. Ya, mohon kerjasama dapat digerakkan. Dan juga kepada abang-abang, adik-adik yang berada di atas, di belakang ataupun di luar sana agar dapat segera masuk dan dapat bersama-sama memberikan tumpuan dan perhatian ketika mana khatib menyampaikan khutbah. Dan kepada jemaah, mohon matikan seketika dan hentikan segala urusan ketika mana khatib sedang menyampaikan khutbah. Itu saja makluman pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga kita mendapat manfaat daripada khutbah yang disampaikan ini. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ramadan dan Al-Quran. Muslimin yang berbahagia, apabila disebut bulan Ramadan, sudah pasti kita akan melalui sejarah peristiwa penurunan Al-Quran yang berlaku pada malam Al-Qadr. Ini menunjukkan bahawa Ramadan dan Al-Quran adalah dua elemen yang berpadu dan tidak berpisah. Penurunan Al-Quran berlaku dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Seterusnya diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun mengikut keperluan atau keadaan tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 seperti mana yang telah dibacakan pada mukaddimah khutbah ini bermaksud, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Peristiwa penurunan Al-Quran telah berlaku pada malam Al-Qadr, satu malam yang mulia dalam bulan Ramadan yang mempunyai kelebihan berbanding malam-malam yang lain. Beramal ibadah dan berbuat kebajikan pada malam tersebut adalah lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadr, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadr itu. Malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam bulan Ramadan juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan lalu mengajar baginda Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, harus diingat, di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca. Membacanya merupakan zikir yang paling utama dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29, Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda mengingatkan kita tentang ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran. Dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun
lam harfun wa mimun harfun. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu digandakan dengan 10 kebaikan sepertinya. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitulah mukjizat Al-Quran. Hanya dengan membaca satu huruf sahaja daripada Al-Quran sudah menyebabkan 10 kebaikan kepada pembacanya. Apatah lagi jika kita menjadi orang yang sentiasa mencari dan mengisi masa untuk membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Pasti lebih lagi beroleh ganjaran yang lebih besar ketika berada di dalam bulan Ramadan ini. Al-Quran dan Ramadan menjadi sangat dekat dengan kita semua. Hadirin Jumaat yang berbahagia, marilah kita berusaha menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita juga hendaklah berazam untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita di bulan yang mulia ini. Di samping membaca Al-Quran, kita juga disarankan untuk mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain, sama ada semasa solat berjemaah, bacaan Al-Quran di televisyen, radio dan sebagainya. Mudah-mudahan bacaan kalam Allah Subhanahu wa taala yang didengari ini mendapat keberkatan yang akan masuk ke dalam jiwa, seterusnya berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Imam An-Nawawi pernah berkata, adalah menjadi satu sunnah dengan menumpukan kepada pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir, khususnya pada malam-malam yang ganjil. Janganlah kita jadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran sekiranya kita tidak lancar membacanya, kerana ianya adalah lebih baik daripada kita meninggalkan terus daripada membaca Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Seorang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan sentiasa taat kepada Allah. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran namun tersangkut-sangkut dan berasa susah buatnya, maka baginya itu 2 ganjaran. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa 2 ganjaran yang diperoleh itu adalah pahala membaca dan pahala disebabkan kesusahan dan kesulitan yang dihadapinya dalam membaca Al-Quran. Bagi mengimarahkan bulan yang mulia ini, masjid-masjid turut menganjurkan pelbagai program kerohanian. Antara yang selalu diambil perhatian adalah program Tadarus Al-Quran yang dijalankan pada setiap malam selepas salat sunat tarawih. Program Khatam Al-Quran kebiasaannya turut diadakan pada minggu-minggu terakhir Ramadan, termasuk di masjid, surau, pejabat, institusi keagamaan dan sebagainya. Marilah kita merebut peluang keemasan ini untuk bersama-sama berada dalam kumpulan yang sentiasa dinaungi para malaikat. Apa yang lebih menduki cetakan, sekiranya ada dalam kalangan kita yang sanggup menghabiskan masa berjam-jam lamanya dengan telefon pintar untuk mencari sesuatu yang tidak berfaedah daripada membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayatnya. Ramai juga di antara kita yang sudah berpuluh-puluh tahun membaca Al-Quran tetapi tidak berusaha untuk memahami ayat yang dibaca, khususnya surah Al-Fatihah dan ayat-ayat lazim yang dibaca setiap hari di dalam salat mahupun di luar salat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 24, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Ataukah telah ada di atas hati mereka
kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran. Oleh itu, khatib ingin menasihati diri sendiri dan para jemaah sekalian agar menjadikan bulan ini sebagai bulan membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayatnya. Salah satu cara adalah dengan bertadarus Al-Quran bersama ahli keluarga atau bertadarus bersama dengan para jemaah di masjid atau di surau dan saling memperbetulkan bacaan di antara satu sama lain. Ambillah peluang di bulan yang mulia ini untuk kita menambah pahala amal ibadah kita yang akan kita bawa selepas kita meninggal dunia nanti. Ingatlah, tidak ada kepastian yang kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh dilihat, dipegang dan diberi pahala kepada yang membacanya. Bulan Ramadan dan Al-Quran bersatu. Isilah Ramadan dengan aktiviti berkaitan Al-Quran. Umat Islam hendaklah sentiasa membaca Al-Quran dan berusahalah untuk memahami, mengambil pengajaran dan menjadikannya sebagai asas dalam semua aspek kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Surah Sad ayat 29. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه
ابن السلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang engkau kurniakan. Lindungilah negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami daripada termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid-masjid dan surau-surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Istawu wastaqimu wa'tadilu. Penuhkan saf-saf di hadapan, lurus dan rapatkan saf. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا
أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله، 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 سبحان الله. الحمد لله، 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 الحمد لله. الله أكبر، 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 الله أكبر. الله أكبر، 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 الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله.
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا